Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita bagi DMB 4112, Prosedur Kimpalan dan Jaminan Kualiti ataupun Welding Procedure and Quality Assurance, Google Classroom 5 minggu ke-6. Baik, kita lihat apa yang kita akan belajar pada minggu. Okey, minggu ini kita akan sambung pada kepada perbincangan kita yang lepas berkaitan dengan reka bentuk. Kali ini kita akan pergi lihat satu model reka bentuk dan pembangunan ya. Jadi pengenalannya, reka bentuk dan pembangunan projek akan dilaksanakan oleh kontraktor ya. Ini akan dilaksanakan daripada awal projek ya. Kemudian semua reka bentuk dan perancangan perlu memperoleh perakuan dari pihak berkuasa. Contoh model pengurusan kualiti pada beberapa peringkat. Okey. Kalau kita lihat pada gambar rajah ini adalah satu model perancangan bagi memastikan reka bentuk dan pembangunan produk ini mendapat pengiktirafan dan perakuan serta pengesahan ya. Kita lihat daripada carta. Okey, pertama sekali input reka bentuk dan pembangunan produk. Yang kedua, reka bentuk dan pembangunan output. Maknanya daripada atas ni kita mereka bentuk, kemudian kita mengeluarkan produk reka bentuk secara output, maknanya ada hasil dia. Kemudian reka bentuk dan semakan pembangunan. Di sini kita lihat ya, dia ada hubung kait dengan pembangunan output tadi. Kemudian seterusnya kita pergi kepada reka bentuk dan perakuan pembangunan. Kita lihat ya, gambar rajah ni menunjukkan maknanya ada hubung kait. Dan seterusnya reka bentuk dan pengesahan pembangunan. Dan akhir sekali kita akan buat kawalan reka bentuk dan perubahan. Baik, ini adalah satu model pengurusan reka bentuk. Jadi terdapat pelbagai model ya kalau kita lihat dalam industri ataupun pengurusan ni. Jadi model-model ni kita boleh gunakan. Saya ambil contoh, jika anda nak menyediakan projek tahun akhir, jadi anda perlu sediakan satu carta ahli atau proses bagaimana produk kamu itu akan dihasilkan, dan pembangunan ini perlu merujuk kepada kualiti pada tiap-tiap komponen tadi. Jadi ini cuma satu model, contoh model yang kita tunjukkan. Baik, seterusnya kita tengok model pembangunan. Boleh dijelaskan terikut. Saya jelaskan bagaimana model tadi ya. Okey, kita tengok pada peringkat kualiti yang pertama. Input reka bentuk dan pembangunan produk. Pada keterangan ini ia adalah berkaitan dengan maklumat berkaitan reka bentuk, produk atau perkhidmatan dari segi keperluan, pengguna, keselamatan, perakuan pihak berkuasa dan lain-lain. Kemudian pada root yang kedua, reka bentuk dan pembangunan output perlu memenuhi ciri-ciri untuk diperakukan. Jadi setelah ada reka bentuk, kita perlu pastikan ciri-ciri itu diperakukan. Ketiganya, reka bentuk dan semakan pembangunan produk. Pada peringkat ini berlakulah kajian sistematik dan merujuk kepada pakar serta pengguna. Ini merupakan peringkat kajian ya, kajian secara sistematik. Kemudian seterusnya reka bentuk dan perakuan pembangunan produk. Di sini maknanya berlaku pengesahan semula untuk perakuan jabatan. Produk dihasilkan tapi perlu pengesahan daripada jabatan. Reka bentuk dan pengesahan pembangunan produk. Di peringkat ini pengesahan dari pihak yang memperakukan. Maknanya kita ambil contoh. Kita dah ada produk, kemudian kita sahkan produk kita melalui jabatan kita. Kemudian kita minta pengesahan dari pihak yang memperakukan. Contohnya produk ni dengan SIRIM contoh. Diperakukan oleh SIRIM. Kemudian kita ada kawalan reka bentuk dan perubahan pembangunan produk. Ini boleh berlaku perubahan semula dan ataupun penyelenggaraan produk. Okey, pada setiap peringkat ini sebenarnya adalah peringkat yang mana merujuk kepada model tadi. Jadi dalam sesuatu produk ataupun perkhidmatan, kamu boleh bentuk sendiri carta ahlinya serta peringkat-peringkat kualiti, pemantauan kualiti supaya semua produk yang dihasilkan akan memenuhi ciri-ciri kehendak pengguna. Okey, kita lihat pada perolehan dan keluaran bahan. Dalam apa jua perolehan, dalam apa jua projek atau pengeluaran produk, perolehan ini amat penting. Kita lihat apa dia definisi bagi perolehan. Perolehan adalah satu urusan permintaan, bekalan ataupun kerja.
kajian pasaran perlu dilakukan bagi mendapatkan best value for money. Jadi apabila kita nak membuat perolehan, kita perlu ada kajian pasaran supaya kita memastikan istilah best value for money maknanya produk yang bermutu untuk nilai yang tinggi. Jadi best value for money. Perolehan kerajaan Malaysia boleh diperolehi dengan syarat pihak pembekal mempunyai kelayakan Pusat Khidmat Kontraktor PKK dan CIDB. Objektif atau dasar perolehan kerajaan ialah yang pertama, mengurus perolehan secara cekap dan berkesan, mendapatkan harga yang paling menguntungkan. 3. Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan permintaan. 4. Menggalakkan pemindahan teknologi ataupun transfer teknologi, dan seterusnya alat untuk mencapai dasar nasional. Ini adalah perbincangan berkaitan dengan perolehan dan pengeluaran bahan. Okey, perolehan ni kita boleh pecahkan ke beberapa bahagian. Kita akan bincangkan di sini jenis perolehan dan keterangannya. Okey, pertama sekali perolehan bekalan. Jenis perolehan bekalan. Apa dia perolehan bekalan? Perolehan bekalan adalah perolehan barangan bagi sesuatu aktiviti seperti alat bantuan mengajar, perabot, bekalan pejabat dan lain-lain barangan. Syarikat perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod-kod yang tertentu. Itu berkaitan dengan perolehan bekalan. Okey, perolehan perkhidmatan. Apa dia perolehan perkhidmatan? Perolehan perkhidmatan merujuk kepada perkhidmatan manusia, kepakaran dan kemahiran manusia tadi. Ia terbahagi kepada dua, iaitu pertama, perkhidmatan perunding atau pembangunan fizikal, dan bukan perunding, yang mana ia adalah pengendalian khusus dan latihan. Syarikat perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod-kod yang tentu. Jadi dua-dua jenis perolehan ini perlu mendapat pendaftaran daripada Kementerian Kewangan di bawah kod-kod yang tentu. Kemudian kita lihat pada perolehan ketiga. Perolehan ketiga ialah perolehan kerja. Apa dia perolehan kerja? Ia melibatkan pembinaan dan penyelenggaraan fizikal, sama ada kerja mekanikal, elektrikal dan awam. Di perolehan ini juga syarikat perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan, PKK dan CIDB. Itu adalah syarat-syarat, beberapa syarat tambahan bagi perolehan jenis kerja. Sebenarnya kalau kita mendapat perolehan atau mendapat kerja di suatu syarikat ataupun di suatu firma kerajaan, jadi kita perlu pastikan kita perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai pengiktirafan PKK dan CIDB. Itu adalah jenis-jenis perolehan. Baik, seterusnya kita bincang tentang integriti dalam perolehan. Ini amat pentinglah bagi kita mengelakkan ketidakpatuhan ataupun rasuah dalam proses perolehan ini. Dalam melaksanakan sistem perolehan perlu ada integriti dan kebertanggungjawaban. Pertama sekali, kerahsiaan maklumat tender. Dokumen tender ini adalah sulit. Dokumen tender yang kita keluarkan adalah sulit dan merahsiakan maklumat tender. Jadi bagi panel-panel ataupun ahli-ahli dalam pengurusan tender ni, dia perlu pastikan dokumen tendernya adalah sulit dan merahsiakan semua maklumat yang terdapat dalam tender. Okey, seterusnya B, tanggungjawab mengisytiharkan kepentingan hak. Ini adalah satu lagi integriti dalam proses perolehan. Individu perlu memastikan tiada kepentingan diri atas tender, tidak ada kepentingan pada saudara, tidak ada kepentingan atas keputusan lembaga. Jadi sebagai panel dalam proses tender ini, kita kena pastikan kita individu yang tidak terlibat dengan mana-mana tiga kepentingan tadi, sama ada saudara kita atau diri kita ataupun atas keputusan lembaga. Dan C, yang akhir sekali ialah kesalahan rasuah. Dalam pengurusan tender ni biasanya berlakulah proses-proses ketidakpatuhan, contohnya rasuah. Jadi biasanya panel-panel pengurusan tender ini perlu mempunyai perjanjian angkat sumpah, angkat sumpah ataupun pengisian borang sumpah yang mana kita tidak akan terlibat dengan rasuah semasa proses tender ini. Dan
sudah semestinya proses tender ini akan terbatal sekiranya terdapat unsur-unsur rasuah ataupun ketidakpatuhan tadi. Ya. Baik, seterusnya kita lihat perundangan badan kanun. Ya. Ini adalah yang kita katakan bagaimana individu yang terlibat dalam proses tender tadi. Ya. Dalam melaksanakan sistem kontrak, terdapat kontraktor dan subkontraktor yang dilantik untuk menjalankan kerja. Okey, apa dia kontraktor? Kontraktor adalah merupakan sekumpulan orang dan kemudahan yang melaksanakan kerja. Dan mereka ini adalah merujuk kepada pembekal dan perunding. Okey, bagaimana pula dengan subkontraktor? Subkontraktor ini adalah individu yang menandatangani dan melaksanakan projek. Diupah untuk melaksanakan sebahagian atau sepenuhnya projek. Jadi ada hubung kaitlah antara kontraktor dan subkontraktor. Seperti yang kita belajar ataupun dalam kursus yang lepas kita ada membincangkan berkaitan dengan kontrak, pengeluaran tender, bagaimana kontraktor akan melantik pula subkontraktor bagi menyelesaikan kerjanya. Ini ada hubung kaitlah dua pihak ni. Baik, apa dia subkontraktor? Kita pergi lebih pada lanjutlah apa dia subkontraktor walaupun kita telah bincang dalam kursus yang lepas. Baik, kita buat sedikit revision lah. Jenis-jenis subkontraktor dilantik untuk menjalankan kerja. Okey. Kita ada 3 jenis subkontraktor dilantik. Yang pertama sekali, subkontraktor domestik. Seseorang yang membuat perjanjian dengan kontraktor utama. Itu adalah subkontraktor domestik. Kedua, subkontraktor dipilih ataupun nominated contractor, individu yang melaksanakan projek. Dan subkontraktor yang ketiga ialah subkontraktor yang dinamakan named contractor, individu yang dipilih oleh kontraktor melaksanakan projek sokongan. Ini adalah 3 jenis subkontraktor. Okey, peraturan kontrak. Pematuhan peraturan kontrak ini adalah penting bagi sama ada penender ataupun kontraktor dan subkontraktor. Kita lihat apa dia peraturan-peraturan berkaitan dengan kontrak tadi. Mematuhi sebagai individu kita perlulah mematuhi semua peraturan kontrak. Seterusnya mematuhi semua peraturan penggunaan bangunan, mesin dan diperlakukan badan persijilan. Ini mestilah terpaktub dalam kontrak. Kita berdaftar dengan Kementerian Kewangan, berdaftar dengan PKK dan CIDB. Seterusnya, mematuhi semua peraturan keselamatan tempat kerja dan diperlakukan oleh badan wajib seperti DOS dan CIDB. Okey, bagi kita yang akan melaksanakan kerja, kita perlu mematuhi semua peraturan keselamatan di tempat kerja dan pekerja serta syarikat kita diperlakukan oleh pihak DOS, pihak Jabatan Kilang ataupun pihak CIDB yang terlibat dalam tempat-tempat binaan. Seterusnya, mematuhi peraturan melaksanakan projek seperti termaktub dalam kontrak. Bagi kita sebagai kontraktor ataupun subkontraktor, kita perlu patuh pada kontrak kita. Jadi pematuhan peraturan ini perlu kita laksanakan sepanjang projek kita laksanakan. Seterusnya, kontraktor perlu memastikan kualiti dalam pengurusan dan mematuhi berprinsip. Sebagai kontraktor ataupun subkontraktor, beberapa perkara kita perlu pastikan untuk memastikan pengurusan kita dan pematuhan kita dari segi kontrak serta kepastian kualiti kita. Okey, di sini kita nyatakan beberapa prinsip berkaitan dengan pematuhan kualiti tadi. Pertama sekali, kita mestilah memenuhi jangkaan pelanggan ataupun kepuasan pelanggan. Seterusnya, dalam memastikan kualiti ini, kepimpinan dan penglibatan kita dalam keseluruhan proses. Ketiga, pendekatan proses secara berterusan. Maknanya ada kajian sistematik, ada pematuhan, ada proses-proses yang kita perlu laksanakan secara berterusan, terutama sekali dari segi kualiti lah. Dan akhir sekali, sentiasa memastikan kualiti berdasarkan standard. Daripada kualiti yang kita jamin, kita perlu pastikan standard kualiti kita ni adalah mengikut standard piawaian yang dikendaki berdasarkan kontrak. Baik, saya rasa itu saja yang kita bincangkan bagi minggu ini. Kita akan berjumpa pada kuliah yang seterusnya. Assalamualaikum, sekian, jumpa lagi dalam kes seterusnya.